Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan guru. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam 2 sifar kosong, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan. Up Nagori, up Jalur. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Raslim bin Mohsin, adalah pengetua SMK Bukit Jalur, sebuah sekolah yang terletak di daerah Tampin di Negeri Sembilan. Saya sangat berbesar hati pada hari ini kerana pada kesempatan ini dapatlah saya berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan tentang buku yang saya baca pada kali ini. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit info tentang buku bertajuk Gaya-Gaya Kepimpinan dalam Pendidikan. Ini telah ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Abdul Ghani Abdullah, Abdul Rahman Abdul Aziz dan juga Muhammad Zahid Ahmad. Pada saya secara asasnya, buku ini telah merumuskan semua gaya kepimpinan yang boleh dijadikan panduan untuk guru-guru pelatih, guru-guru, pengetua dan pentadbir serta pengurus organisasi. Pemilihan buku ini yang berbentuk digital kerana saya dapati sesuai dengan situasi sekarang. Ia boleh diakses dengan mudah dan hanya melalui handphone contohnya, dan tidak perlu membawa buku yang tebal. Saya dapat mengakses buku ini secara digital dan membacanya melalui handphone pada bila-bila masa yang terluang. Satu pendekatan yang saya kira sangat mudah dan fleksibel pada masa kini. Buku ini menjadi pilihan saya pada bulan ini kerana saya merasakan maklumat yang terdapat dalam buku ini sangat berguna dan bermakna kepada saya. Ini kerana tanpa kita sedari sebenarnya terdapat pelbagai gaya kepimpinan di dalam bidang pendidikan yang sebelum ini kita memang susah. Yang sebelum ini memang kita sudah tahu, tapi mungkin kita tidak mengambil kisah tentang dan tidak mengkaji kebaikan setiap gaya kepimpinan tersebut. Setelah membaca buku ini, saya lebih terpanggil untuk mengkaji dan dengan lebih mendalam setiap gaya kepimpinan dan akan cuba mengadaptasikannya atau cuba menggunakan pakai kaedah-kaedah yang dianjurkan mengikut kesesuaian semasa, situasi dan tempat. Baiklah, sekarang saya akan terangkan serba sedikit tentang buku ini. Buku ini mengandungi 13 bab seperti berikut. Pertama, bab 1, pengenalan iaitu maksud kepimpinan. Bab yang kedua, trik kepimpinan ataupun sifat kepimpinan. Bab yang ketiga, teori-teori kepimpinan. Bab yang keempat, kepimpinan situasi. Bab yang kelima, kepimpinan kontingensi. Bab yang keenam, kepimpinan laluan matlamat. Bab yang ketujuh, teori pertukaran pemimpin mengikut. Seterusnya bab yang ke-8, kepimpinan karisma. Bab yang ke-9, kepimpinan berpasukan. Bab yang ke-10, kepimpinan bersama dengan kepimpinan bersama, delegasi dan pemberian kuasa. Bab yang ke-11, kepimpinan transformasi. Bab yang ke-12, kepimpinan pengajaran. Dan yang terakhir, bab 13, amalan kepimpinan pendidikan berkesan. Baik, semua orang boleh menjadi pentadbir, tapi bukan semua boleh menjadi pemimpin. Pemimpin yang berkelibar memerlukan ciri-ciri positif bagi dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya, tapi diperolehi melalui latihan yang berterusan melalui pengalaman maupun ilmu. Pemimpin perlu pastikan aktiviti-aktiviti dan pencarian ilmunya tidak berhenti apabila dia menjadi seorang pemimpin. Justru itu perlu difahami apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan dan teori-teori yang berkaitan dengannya.
Jadi adalah sangat penting untuk kita memahami sebenarnya apa maksud kepimpinan dan fahami teori-teorinya. Ini kerana kepimpinan yang berkesan akan terhasil sekiranya pemimpin tersebut berkualiti. Kepimpinan ini adalah satu konsep yang sukar dan kompleks kerana ia tidak terikat dengan penghasilan dan pengekalan arahan, tapi ia menghasilkan perubahan. Sejak dahulu lagi, individu yang dikenali sebagai pemimpin didapati berjaya mencipta perubahan dalam pelbagai cara dengan tujuan bagi mempengaruhi orang lain dan melaksanakan sesuatu. Secara mudahnya, kepimpinan adalah proses seseorang itu dapat mempengaruhi sesuatu kumpulan sosial dengan ciri-ciri personalitinya. Pemimpin pendidikan adalah seorang yang mengisi kedudukan dalam sekolah melalui kedudukan jawatan formal yang perlu membuat keputusan dan interpretasi berkaitan warga, organisasi maupun masyarakat. Ia juga perlu mencari sumber material dan kemanusiaan, mewakili organisasi secara formal dan menjelaskan maksud serta tujuan kerja secara mengimplementasikan ke arah penyempurnaan kerja itu. Walaupun guru besar atau pengetua mengisi kedudukan sebagai seorang pemimpin, tetapi tidak bermakna beliau seorang pemimpin kerana pekerjaan sebagai seorang guru besar atau pengetua mungkin mempunyai hanya sedikit berkaitan dengan proses kepimpinan. Kepimpinan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks kerana ia tidak terikat dengan penghasilan dan pengekalan arahan, tapi ia menghasilkan perubahan. Baik, bagaimanapun, seorang pengetua boleh berfungsi sebagai pemimpin dari segi kedudukan maupun mempunyai tingkah laku tertentu adalah ditentukan oleh hasil kombinasi interaksi tuntutan persekitaran pentadbiran sekolah. Tiga keadaan yang membezakan persekitaran pentadbiran sekolah dengan bukan sekolah adalah ciri sekolah sebagai institusi moral, kewujudan tenaga kerja yang tetap dan autonomi, serta milieu iaitu persekitaran sosial sekarang. Sekolah yang ditentukan oleh gesaan yang berterusan oleh pihak yang ada kepentingan. Inilah yang membezakan pemimpin dengan bukan pemimpin. Antara kualiti itu termasuklah faktor fizikal, personality dan kebolehan seorang. Mereka yang melihat kepimpinan dari perspektif ini seringkali menggariskan kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, kepimpinan dari perspektif proses pula melihat kepimpinan itu sebagai satu fenomena atau aura yang wujud dalam suatu konteks serta menjadi daya penggerak dalam mempengaruhi seseorang atau sekumpulan. Sebagai proses, kepimpinan boleh dilihat dalam perlakuan yang dipamerkan oleh seorang pemimpin. Jadi perspektif ini percaya kepimpinan adalah satu kemahiran yang mampu dipelajari oleh semua. Baik, kepimpinan dan kuasa. Konsep kuasa sering dikaitkan dengan kepimpinan kerana ia sebahagian daripada proses pengaruh. Kuasa adalah keupayaan atau potensi untuk mempengaruhi. Mereka mempunyai kuasa, dikatakan mempunyai keupayaan untuk bertindak ke atas kepercayaan dan sikap orang lain. Dalam organisasi seperti pendidikan, ada dua jenis kuasa, iaitu kuasa kedudukan dan kuasa individu. Kuasa kedudukan merujuk kepada kuasa yang diberi berdasarkan kepada kedudukan dalam sistem itu, seperti seorang guru, seorang besar atau pengetua. Manakala kuasa individu pula merujuk kepada kuasa yang diberikan oleh pemimpin oleh pengikut. Kuasa ini dipengaruhi apabila pemimpin itu membuat tindakan mengikut kepentingan pengikutnya. Sehubungan dengan itu, perbincangan dalam buku ini mengenai kuasa, pemimpin dilihat sebagai kesungguhan pemimpin dan pengikut menggunakan kuasa bagi membentuk perhubungan untuk mencapai matlamat bersama.
kemahiran komunikasi positif diperlukan oleh seorang pemimpin. Secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, kepimpinan adalah sebuah topik yang universal dan banyak dikaji dan ditulis. Sesungguhnya, sungguh pun banyak ditulis mengenai topik ini. Namun, sejak dahulu lagi, kepimpinan didefinisikan dan dikonseptualkan dalam pelbagai cara. Komponen yang sama dalam semua klasifikasi ahli kepimpinan itu sebagai satu proses yang membantu sekumpulan individu bagi mencapai matlamat. Secara khusus, dalam buku ini, kepimpinan didefinisikan sebagai satu proses pengaruh oleh seorang kepada sekumpulan individu bagi mencapai matlamat bersama. Pemimpin dan pengikut adalah sebahagian daripada proses kepimpinan. Ia penting bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengikut dan juga pemimpin. Ikatan perhubungan antara pemimpin dengan pengikut perlu difahami. Dalam kajian peringkat awal, kebanyakan kajian memberi fokus kepimpinan kepada tingkah laku. Perspektif tingkah laku mencadangkan hanya individu yang tertentu sahaja dalam masyarakat kita yang mempunyai kualiti atau ciri-ciri yang dikaitkan sebagai pemimpin. Sebaliknya, tulisan dalam buku ini mencadangkan kepimpinan sebagai satu proses yang boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh pengetua dan guru besar sepenting sangat penting bagi menjadikan sekolah mereka sebagai institusi pembelajaran yang berkesan. Berlandaskan keupayaan mereka mengembling seluruh tenaga guru, kaki tangan sekolah dan pelajar-pelajar dapat diyakini matlamat menjadikan sekolah cemerlang mampu dijana. Saya berpendapat sebagai pentadbir, buku ini sangat penting untuk dibaca bagi meningkatkan lagi pemahaman dan pengurusan dalam kepimpinan. Buku ini juga sangat bermakna dan memberi input yang sangat banyak kepada saya. Rasanya terlalu banyak untuk saya kongsikan berkaitan buku ini. Jadi untuk itu saya jemput semua rakan-rakan guru, sila bacalah buku ini dan pastinya anda akan menemui sesuatu. Akhir kata dari saya, bacalah, kerana membaca itu jambatan kepada ilmu. Semakin kita membaca, semakin kita rasa kurangnya input, itu menjadikan kita memiliki perasaan ingin mengetahui lagi dan ianya dipenuhi dengan membaca. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Berjumpa lagi kita di lain masa, di lain ketika dengan buku lain yang lebih berinput lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.